Tajuk tazkirah saya adalah satu tajuk yang cukup mudah, iaitu keberkatan masa. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu nada doa. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatlah pada umatku pada awal paginya atau pada awal-awalnya. Kita tuan-tuan dalam hidup ini, Allah bagi masa 24 jam. Sekaya mana pun 24 jam, semiskin mana pun 24 jam. Sesibuk mana pun 24 jam, setidak sibuk mana pun 24 jam. Setinggi mana pangkatnya pun 24 jam, serendah mana pangkat pun 24 jam. Soal masa ini, dia bukan lama, tetapi masa itu barakah. Sebab Nabi doa dengan berkat. Kerana itulah masa walaupun umat Nabi Muhammad ini pendek, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qallama tajuzu an zalik. Usia umatku sekitar antara 60 atau 70 tahun hingga 70 tahun. Tetapi sikit saja yang melepasi. Maknanya umur 80, 90, 100 tu, itu bonus Tuhan bagi. Walaupun begitu, umat Nabi Muhammad ini Rasulullah SAW menyatakan, nahnu al-akhirun as-sabiqun. Kita ni umat terakhir tapi umat terawal. Umat terakhir dengan maksud terakhirnya dihidupkan di muka bumi. Ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi-Nabi dulu. Tetapi kita terawal apabila kita berada di hadapan Allah. Yang ni di hari akhirat kelak masuk syurga antara yang awal, bahkan yang awal. Jadi nisbah umat Nabi Muhammad SAW dengan umat zaman dulu jauh panjang. Panjangnya umat zaman dulu, tuan-tuan bayangkan, lama sangat. Saya pernah terbaca satu hikayat bagaimana seorang lelaki, seorang perempuan duduk di kubur menangis. Bila menangis, seorang pun datang kat dia, kenapa kau menangis? Dia kata, anak aku mati. Anak dia mati, dia mak, jadi ibulah. Bila anak mati, menangislah dia. Kata orang lain pun anak mati, kata anak saya mati umur muda. Kata. Anak saya mati umur muda. Orang tanya berapa tahun, dia jawab lebih kurang dalam 600 tahun lebih. 600 tahun lebih muda. Sebab orang zaman tu mungkin 900, 1000, 1500, 1200, 1300 umur. Tengok. Sebab apa? Sebab masa tu beza usia ni. Ni Allah jadi umat ni. Tapi kita walaupun pendek, diisi yang ini penting. Hadis yang kami baca awal tadi ialah, ya Allah, berkatkanlah bagi umatku pada awal pagi. Dalam hidup kita ni, nombor satu sekali yang kita nak berkat. Ramai orang tak boleh nak tafsirkan berkat, tetapi faham makna berkat. Kita tengok orang tu hidup senang, molek. Dia pergi surau, dia pergi masjid. Dia ada anak dia 4 orang. Anak pun tak besar mana sangat. Kemudian kita tengok, dia ni tak kaya, tapi tak miskin. Tapi kalau masjid, surau, jemput, ajak buat derma, malam Jumaat nak ajak jamu sikit-sikit. Orang lain hulur 5 riyal, 10 riyal, dia hulur 50 riyal.
Dia jenis macam tu. Kadang-kadang dia ekstra lagi. Tak cukup sikit. Tengok lapu masjid rosak, dia tu lebih baiki. Dia saja buat macam tu. Dan dia pula jadi AJK, bukanlah AJK besar sangat, bahagian dakwah. Contohnya, tiba-tiba umur 42 tahun, 45 tahun dia mati. Orang kampung merasa ketidakadaan dia itu satu kehilangan. Bukan sekadar tu, orang pun tengok, dengar cerita dia mati selepas balik masjid. Dengar cerita dia mati, kalimah akhir dia la ilaha illallah. Dengar kata dia mati ni hari tu dia puasa. Dengar kata dia mati dalam keadaan pergi masjid seminggu sebelum mati tu, temu orang ni minta maaf, menangis, minta maaf. Lepas tu tanya pula mana ada hutang hamba nak bayar semua. La ilaha illallah. Akhirnya dia mati. Mati orang Pontianak. Masa tu tak pasal-pasal orang di Pulau Tiumang dengar kata dia mati ni, orang Darat mari, YB mari, YB Joe mari, orang ni mari. Ramah pula. Dengar kata orang ni tak ramah sangat, hak di pulau Jojo ni, hak sebelah sana mari. Ya Allah. Yalah, kalau di pulau ni orang mati ada 3,000 orang ikut mayat dia, ramah benar. Pelik. Habis dia mati, kita tengok anak isteri dia hidup sederhana. Tapi bukanlah tak cukup. Pertama anak berjaya, kedua anak berjaya, ketiga anak berjaya, keempat anak berjaya. Dahlah berjaya, kaya. Dahlah kaya, baik. Dahlah baik, raja pergi surau, raja pergi sejid. Dah ngaji batu masjid. Maka Tompak, ketua kampung, Tok Imam, angkau tu mesti kata, arwah awak ni baik benar, berkat hidup dia. Orang kata dah berkat hidup, tapi orang kata tafsir berkat tu, orang kata berkat hidup dia. Anak dia jadi, dalam bahasa pendidikan, kemenjadian, maknanya jadi orang. Orang kata puas hati, orang tak bermasalah tapi orang membantu menyelesaikan masalah. Ini berkat. Itu nak gambarkan, walaupun dia hidup 45 tahun je, walaupun orang lain menjadi saksi tentang kehidupan dia yang pendek itu, tapi orang kata berkat. Ini kita nak. Jadi kita nak fokus dalam hidup kita ni, ada tahun, ada bulan, ada minggu, ada hari, ada saat, ada jam, ada minit. Ini kehidupan. Banyak di kalangan kita akan hukum tahun. Oh, tahun ni alhamdulillah, tahun 2018 okey, tahun 2019 alhamdulillah okey, tahun 2020 ni mencabar, berat. Tahun 2021 ni berat, mencabar. Bila tahun ni lama tuan-tuan, 360 hari. Orang yang hebat, dia bukan tengok tahun, dia bukan tengok bulan, dia bukan tengok minggu, tapi dia tengok hari dia tu. Apa yang dia boleh sumbang pada hari ini. Jadi sumbang hari ini bukan dinilai dari segi jumlah duit yang dia keluarkan, tapi jumlah masa yang dia gunakan, masa banyak mana untuk membawa keberkatan. Walaupun pendek, tapi berkat. Saya bertemu dengan seorang kerja bank. Dia mari masa sudah mengajar, dia cerita kat hamba. Ni cerita masa mengajar, ni cerita 5-6 tahun ke 7-8 tahun. Di satu masjid, Masjid Al-Mukhlisin, Alam Damai, Kuala Lumpur. Dia kata tu, saya hidup ni pening. Ialah setiap hari kerja di bank ni tuan-tuan, kita tengok kaunter tu tutup pukul 4.30, pukul 5. Biasanya paling awal dia balik pukul 8, pukul 9 malam. Kalau jenis big boss sikit.
Ni nak kira balik ni berapa ni nak masuk, nak ni, nak close, nak ni. Memang close pejabat tu 4.5 dia punya. Jadi akhirnya apa yang saya tengok, saya tak boleh sembahyang masjid di masjid, tak boleh sembahyang masjid di surau, tak boleh sembahyang maghrib isyak, balik tu penat gitu. Pagi esok tu nak hadap dah kerja. Kalau KL tuan-tuan bukan macam ke Pulau Tiongmang. KL ni tuan-tuan faham lah, jam. Pergi lewat jam. Kita duk makan roti jam, dia tak jam. Sungai Besi jam, lalu Jalan Tun Razak jam, lalu depan Istana Negara jam, turun Kona nak pergi ke Nung pula kat, lalu ke Masjid ni. Kalau bank dia dekat bank Muamalat, duduk di tengah-tengah tu kat jalan apa ni, dekat Caukit, dekat dengan jalan Tuanku Abdul Rahman. Tuanku Abdul Rahman memang jam masa. Akhirnya saya semayang, saya doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, macam mana berilah aku jalan, macam mana aku nak jadi ni. Doa. Akhirnya Allah hidayahkan dia dengan satu hidayah, sebab dia nak pergi masjid. Bila dia nak pergi masjid, akhirnya dia mula menega masa di KL lah, sini mungkin tak apa sesuai sangat. Dia mula menega masuk ejen takaful. Jadi dia nampak boleh hidup dengan takaful. Akhirnya dia resign. Dia pun kerja takaful sebagai ejen. Dia kata sejak hari itu 5 waktu saya boleh sembahyang di masjid. Ini nikmat tuan-tuan. Siapa tak boleh pergi masjid ni rugi. Kita boleh letak sehari tu sekurang-kurangnya sekali boleh pergi masjid. Tapi sekarang maklum sajalah, kalau lockdown ni sekadar niat je lah. Kurang-kurangnya kita boleh pergi masjid, kita jejak kaki ke masjid. Boleh, alhamdulillah. Baik. Jadi bila kita sebut Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatkanlah dalam hidupku ni pada awal pagi. Saya contoh macam tadi kerja. Daripada bangun pagi kerja, sampai kerja. Ialah kita bangun pagi pukul 5, pukul 4. Dahlah sibuk gini, persiapan nak kerja. Akhirnya pukul 7, pukul 6.30, pukul 7 tu nak pergi dah kerja. Balik pula. Kita balik pukul 4 petang, pukul 5 petang. Balik tu masing-masing letih. Akhirnya tidur. Akhirnya anak tak pernah cara. Nak menyapa pun payah. Dapatan kajian buat 5 orang anak dia ada, dia tak akan cakap dengan anak dia setiap orang tu 5 minit sehari. Tak. Tapi dengan kawan dia 2 jam, sejam setengah tu biasa. Tapi dengan diri tak ada. Sekadar tengok mu hidup lagi mak. Kata hidup lagi abah. Tengok abah lu mati. Allah mak. Biarlah umur kita sama-sama panjang, kata abah. Tak ada. Tengok. Yang Nabi sebut ni nak susung hidup kita. Susung hidup ni mahal. Saya tengok pandangan secara umum, bila berlaku sahaja COVID ni, Allah ubah senario hidup kita. Banyak benda. Macam kita ni, muka kita ni, semua suka kaki makan kedah ramah-ramah, tapi tak boleh pergi. Suka berlepak-lepak sini, ialah boleh baik dengan kita. Jadi dia sekadar beri peringatan lah, jangan nak pakai emas, jangan begini. Begitu contoh. Jadi dalam keadaan seperti ini kita tengok hidup kita ni nak disusung semula. Tapi sebaik-baiknya biar kita menyusun hidup kita. Saya contoh orang Arab selalu sebut nabdu wa naruhu lihajatina wa hajatu man ashala tanqadi. Kita ni duk pagi-pagi, duk petang-petang, sibuk dengan urusan hidup kita. Urusan orang hidup ni tak selesai-selesai. Lepas satu, lepas satu. Tanya YB kita. Tanya hari ni nak apa? Ni 200 apa benda nak mikir, nak buat. Memang tak habis. Ada je.
Jadi bila kita hidup macam tu, seolah-olah kehidupan mengawal kita, bukan kita mengawal kehidupan. Kalau orang yang kerja dengan terikat dengan waktu, dia diprogramkan oleh kerjanya, dia diprogramkan oleh kehidupannya. Tapi orang yang hebat, dia memprogramkan kehidupan dia. Yang ini. Jadi saya nak beri satu contoh yang selalu saya duk cerita. Kadang-kadang lah kalau saya tajuk ni sengaja. Contoh saya ni tak ada kena mengena orang hidup atau orang mati, tapi umum kebanyakan. Orang yang pertama, kerjanya macam saya sebut tadi, pegawai bank. Bini dia pula katakan kerjanya jabatan kerajaan. Kerjanya 85. Hak ni dapat gaji 8,000 sebulan. Yang perempuan dapat gaji 6,000 sebulan. Jadi dapatlah 14,000, capur allowance ini dapat 15,000 sebulan. Banyak. Tapi terkait dengan hutang bank, hutang rumah, hutang kereta, hutang motosikal Harley Davidson 1, kereta 2. Dulu orang sebuah je, laki bini sebuah kereta. Sekarang tak, laki pergi waktu lain, bini waktu lain. Kereta 3 buah, sebuah rumah tak pelik, laki bini, sebab ada spare 1. Ada tu 4, tu tak pelik. Ada tu 5. Dulu 1, 2 tu rasa mewah dah. Kadang-kadang anak dia pula pakai pergi kerja, anak dia pula ni gitulah. Baik. Dengan 15,000 yang dia dapat tu, kita tak tahu. Duk bayar ni, akhirnya tinggal hanya 3,000 sebulan. Bukan sekadar 3,000 sebulan nak makan-makan, dia termasuk dalam B40 pula, B40 dah pula. La ilaha illallah, gini. Jadi nampak susah. Kita pergi kedai makan roti bawang telur, dia roti canai. Kenapa? Diet kata dia. Air apa? Kita air teh tarik, gula tu kan main kita minta banyak. Dia tak air kosong je. Kenapa? Dia kata kehidupan yang sehat. Sebenarnya kita tahu kaki tu sebab duit tak cukup lah. Akhir kalau saya tanya orang nega nasi Arab, nanti ziarah kat saya ajak makan sekali. Orang nega nasi Arab kata akhir bulan ramai orang datang ke dia. Sebab masa tu baru dapat gaji. Tengah bulan slow je. Daripada 10 sampai ke 24, 25 tu slow je. Lebih lagi masuk 20 ni, makin slow ni. Kenapa? Kerana kekuatan. Ni jadi hidup dia. Suami isteri macam ni. Contoh. Sebab kita diprogramkan, bukan kita memprogramkan. Apa yang dia boleh buat? Dia dengan anak dia kurang masa. Ini satu benda yang kadang-kadang kita tidak perasan. Anak sekarang dia kita beri kepada mereka namanya high tech. Semua anak kita ada tablet. Tablet pula terkini. Tablet tu maknanya kalau zaman kami dulu tablet tu maknanya P tu panggil tablet yang satu tablet apa ke tablet ni maknanya iPad. Faham lah maknanya komputer kita hak boleh bawa tangan tu orang duk bagi tu tablet. Okey. Akhirnya kita high tech tinggi. Tapi anak kita dia kurang. Dia muflis. Namanya high touch. Sentuhan ibu bapa. Yang ini kita tak sedar. Tapi waktu menghambat. Dia adanya kita macam tak ada. Tak adanya kita, anak kita tak kisah. Yang penting duit dapat, makan dapat. Tapi rasa kebapaan, rasa keibuan, rasa sifat hubungan tak berlaku. Jadi akhirnya hidup kita ni
Itu satu hal. Dan selalu zikir, duit tak cukup. Duit tak cukup. Tuan-tuan, orang zaman dulu ajar kat kita, jangan sekali-kali sebut duit tak cukup. Tak cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah, insya-Allah. Kalau kita duk zikir duit tak cukup, itulah dia katakan dal faqru baina ainai. Ada seolah-olah kefakiran tu nampak depan mata. Tapi kalau orang cukup ni, sebab cukup ni tuan-tuan, Nabi suruh ajar kita doa cukup, bukan kaya saja. Cukup. Cukup. Sebab kaya tak mesti cukup. Tapi cukup, tak kaya pun cukup. Faham? Dalam doa yang masyhur Nabi ajar, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Lepas tu baru wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukuplah aku dengan apa yang halal kamu daripada yang haram. Hak haram tak minta maaf, ya Allah, minta jauh. Ya Allah, kayakanlah aku dengan kurniamu daripada selain padamu. Jadi bila cukup ni senang hidup. Baik, kembali cerita tadi. Macam orang tadi, ni contoh orang tadi yang kerja gaji 15,000, laki bini gini-gini, komitmen banyak ni. Tak pasal-pasal tiba-tiba biasa dalam bulanan tu ada je urgent tak sangka. Kadang-kadang mak daripada kapung telefon, mak aku nak minta duit ni, kakak adik mu tak boleh bagi semua, mu lah aku nak minta 5,000. Defisit dah kita, susah dah. Kadang-kadang nak atur hospital, duit lagi. Kadang-kadang kita tengok orang ni pengaruh kita, beli kereta ni, molek ni, beli. Kita ada koleksi kereta. Akhirnya kereta kita hak sepatut 1 jadi 2, hak 2 sepatut 10. Kita membebankan diri kita. Jadi hidup kita tak berapa sihat. Nak pergi Mekah payah, duit tak cukup lama. Nak buat umrah, Allah mari fikiran pada buat umrah baik buat haji. Tak pergi juga. Tiba-tiba akhirnya mati begitu. Orang panggil mati tak sempat nak landing macam kapal terbang, molek. Apa? Saya cerita yang kedua, cerita simple. Ni contoh kedua. Saya kata Pak De. Pak De ni kerjanya buat nasi lemak. Nasi lemak sedap Pak De buat. Ni ikan air ke, telur ke, sebiji, macam-macam sedap. Pak De kerja pukul apa? Pak De kerja pukul 4 pagi dengan mak De. Ni contoh-contoh. Masak nasi lemak oleh kerana dia expert, pakar dah. Jadi 4 pagi tu dia tahu dah bawang nak siang apa, tumis nak buat pukul apa, telur nak rebus masa mana, semua tahu dah siap. Jadi pukul 5.30 2 periuk nasi lemak dengan tu letak atas van highlight dah. Pukul 5.30 kereta pun gerak. Pak De bawa, mak De duduk tepi. Nombor 1 sekali Pak De akan pergi ke masjid. 5.35 dua-dua tu siapa masuk semayang. Dia nampak tabung masjid, dia letak 10 riyal. Pak De letak 10 riyal, mak De semayang. Tok bila azan, dia duduk tunggu dekat tangan. Sudah pada tu semayang. Sudah semayang, Pak De pun angkat tangan. Pak De tak tunggulah lama sebab Pak De nak pergi jual. Dia sendiri doa, Tok Imam zikir lah dengan wirid-wirid tu. Sudah angkat tangan, dia pun keluar. Nampak saja Pak De keluar, Tok Bilal berlari. Tok Bilal ke Tok Siap berlari. De, Pak De. Pak De pun paling ada apa? Dia kata, hari ni minta 100 buku. Tak pasal-pasal aku dah. Hari ni minta 100 buku. Sebab hari ni dia kata
Tok Iman ceramah mengajar. Tajuk sedap ramai orang mari satu buku. Pada tanya buku apa? Dia kata 20 minit lagi saya akan ambil. Okey. Pada pun terus pergi pada simpang yang sesuai, parking, letak ni, buka meja berlipat, pakai akak dengan makda bubuh, makda buku, makda bubuh ataupun sebaliknya. Hak 100 ada dah. Orang ni pun mari bagi. Start kerja pukul 6 suku. Pukul 8.30 clear. Mari orang marah pula pada apa buat sikit sangat. Saya nak 18 buku. Allah kata minta maaf lah. Pada selalu sebut minta maaf, insya-Allah esok ini. Kalau janji awal kita boleh ekstra sikit. Mereka hanya 2 jam. 6.30, 8.30. Selesai. Tengok-tengok dapat 2,000. 2,000 tu pula dia buat dah untuk modal esok kan 1,000. Tak kacau lah modal. Nak beli barang pula ni. Nak beli ayam, nak beli apa-apa 1,000. Baki 1,000. Pada buat sipang 200. Pada 200, mak dia 200. Sipang mana? Tabung haji. Pada dengan mak dia buat zakat 100. Jadi berapa dah? Kalau 500, hak ni 100, 200, 300 dah. Pada buat pakai 100, mak dia buat pakai 100. Tengok. Pergi ke pasar, sudah pasar, balik. Belum balik tu makan roti canai. Sebab orang yang buat nasi lemak setiap hari, walaupun orang kata sedap, dia tak makan nasi lemak ni. Jemu. Saya suruh budak-budak saya buat nasi lemak. Sekali nak tengok. Dan hari tak nak nasi lemak, nak nasi goreng pula. Walaupun orang kata sedap, tu perangai manusia. Jadi pukul 8.30 sudah tu terus pergi pasar. Pukul 9.30 makan di pasar tu, roti canang apa semua sekali. Pukul 10 sampai rumah. Pukul 10, 22 tu senyap tidur. Qailulah. Sebab bangun kepak ni 11.30 kedua-duanya bangun. Dua-duanya sembahyang duha. Orang lain 2 rakaat, dia buat 8 rakaat dua-dua. Sudah sembahyang, mak dia pun pergi dapur masak. Pukul 12 siap masak. Pada pergi carilah iPad, baca surat khabar, tengok berita apa sesuai. Pukul 12 masing-masing pun makan. 12.30 makan. Dekat pukul 1, kedua naik kereta pergi sembahyang di masjid. Setiap kali sampai di masjid, pada mak dia akan letak 10 riyal, 10 riyal, 5 riyal, 5 riyal. Setiap waktu tanpa miss. Kadang-kadang masa keluar tu datang budak-budak pada bagi buat seria, bagi coklat, bagi apa. Budak-budak suka. Apa yang berlaku pada ni, balik rumah baca apa yang sesuai ataupun tengok TV gini, pegang sebeh satu, subhanallah. Handset je ada untuk tepuh esok berapa banyak ni. Asar pada pergi masjid lagi. Maghrib pada pergi lagi masjid. Dengar orang ceramah Palestin gini-gini. Pada boleh bagi 100 riyal. Derma Palestin ni pada boleh bagi. Orang lain 10 ketar tangan nak bagi. Dia 100 riyal selamba je pada. Dia tak kaya sangat, tapi dia tak miskin. Isyak 5 waktu dia jaga. Mari pakej-pakej haji umrah, minta nak ajak pergi umrah, pada daftar. Setiap tahun 2 kali pergi umrah. Dia telah tekad 2 kali, sekali bulan apa, sekali bulan Ramadan. Sebab besar pahala.
Pergi haji tak banyak, 4 kali dah pergi. Sebab zaman belum ada kotak ke apa ke sebagai contoh. Pada hidup. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Hutang tak ada. Bayar HDM pun kadang-kadang tak ada. Kalau kampung betul tu. Hidup dia senang. Dia tak ada kisah apa. Orang nak derma, minta derma, dia boleh bagi. Surah dia tak lupa. Sejik dia tak lupa. Ada masalah, dia tolong bagi. Dan dia bagi tu lebih pada orang. Orang lain bagi 100, dia 300, 200. Hidup dia senang. Akhirat dia dekat. Dengar kata dia ngaji Quran. Dengar kata dia rajin sebeh. Dia tak cakap hak banyak hak orang. Tengok mereka. Apa makna saya? Apa yang saya nak rayaknya ialah hadis Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatlah bagi umatku pada awal pagi. Dia kerja hanya berapa jam? 4 jam. 2 jam masa jual, 2 jam masa masak puasa. 4 jam. Kita 14 jam sehari, 12 jam sehari. Tapi tak kaya-kaya. Sebab dia susung hidup dia macam tu. Dan saya tengok orang-orang macam ni ramai. Kalau tuan-tuan masuk dalam grup mereka, bagus. Ni cerita saya tengok. Kadang-kadang saya tengok ni masa zaman kaya-kaya. Saya tak kaya, tapi saya bukan miskin. Kaya dan arti kata milioner, bilioner berdoa lalu, dah lah. Jadi ada orang muda 2-3 orang. Saya diminta untuk ceramah satu pembukaan pelaburan saham. Saya tak pandai main saham pun. Dengar-dengar, tengok gitu. Ya, bolehlah sebut angka-angka, tapi nak main, nak ni, tak ada kira, tak ada kerja kita, dia kena tupu. Sudah ceramah tu ramai ribu. Ni masa belum lockdown lah. Ingat 2019, saya 2019 ataupun 2020, awal-awal ataupun gitulah. Yang berlakunya, sudah ceramah tu, saya didatangi oleh 2-3 orang muda, tuan-tuan, muda pada saya. Cerita bab hal-hal pelaburan ni saya dengar ni. Mungkin kita tak pandai. Memang saya mengaku saya tu tak tu. Bila saya tengok ni, saya rasa menarik. Masa tu saya mufti lah, bukan saya menteri. Saya kata, Syekh, 2 petang ni awak ada kerja tak? Dia kata, tak ada. Boleh tak? Biasanya ada. Dia kata, Datuk nak apa? Saya nak jemput awak datang rumah saya. Saya nak tanya. Dia kata, boleh. Saya buat 2 orang datang. 2 orang. Muda tuan. Saya kata, Tuan ni jutawan ke? Syekh. Sini. InsyaAllah tu. Duit ada tak 1 juta, 2 juta? Lebih tu. Lebih. Orang muda. Bukan menipu. La ilaha illallah. Saya pun rasa pelik ni. Dia cerita, dia tunjuk kat saya, dia bawa satu beg. Dia buka beg dia, duit 10, 50 ni tebal ni lebih kurang. Dia kata tu, saya hampir setiap hari sedekah 10-15 ribu. Ada bagi. Ni bukan money laundering, bukan. Duit dia. Saya tanya, Syekh, awak ni apa? Pertama masalah pelaburan lah, dia pandai. Kedua, dia buka ladang besar di Kemboja. Dia nak ikat orang Kemboja ni, pertama gaji okey. Kedua, dia sedekah. Dia tak payah jaga kata orang. Dia macam remote control biasa je. Ni kita jaga pun orang tu menipu, orang tu solak duit, orang tu. Sebab apa? Sebab bila orang tu sedekah banyak, orang tu baik banyak, mudah hidup. Mereka nak ajak sembahyang boleh, nak ajak ni boleh.
Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Jadi Allahumma barik li ummati fi bukuriha, hati kita tenang. Dah saya banyak sangat nak ceramah tentang pakda jual nasi lemak. Satu hari saya balik Terengganu. Saya mengajar pagi ni. Sudah mengajar tu, orang pun akak nasi lemak saya kepada saya. Akak saya bukalah, dia pakai buku. Buku tengok nasi lemak pakda. Allah kata, ni pakda mana pula? Rupa-rupanya dia dapat dalam 3,000, 4,000 sehari. Kira 1,500 buku tu mudah-mudah je dapat. 2,000 sehari nasi lemak. Kita katakan kalau jual 2 riyal, untung 1 riyal. Mana 2,000 ringgit? 2,000 ringgit kaya pada menteri, kaya pada esko. Dia tak ada benda dah. Tengok Allah bagi berkat pada waktu pagi. Saya bukan nak suruh mereka kerja kerajaan tu berhenti, tak. Mereka ni, tapi kalau kita susun kerja kita, kita letakkan diri kita boleh ke masjid, kita letak ke surau, kita jadi baik. Bini Syekh, bila mana kita baik dengan Allah, bini kita baik dengan kita, hayawan kita baik dengan kita, kawan kita baik dengan kita, sahabat kita baik dengan kita. Kaedahnya mudah, baik dengan Tuhan. Tu je pucanya. Tapi masalahnya kita hubungan dengan Tuhan ni tak berapa nak baik. Kita tu, saya bukan kata tuan-tuan sangat, saya pun sama. Kita macam mana kita nak baik? Bila kita buat baik, insya-Allah. Banyak kes-kes bila hablum minallah okey, hablum minan nas okey. Adalah satu dua yang yang tak faham tu, itu soal lain. Tapi kalau faham, dia akan hidup baik. Jadi saya bukanlah nak cakap lama sangat, masa pun lewat dah. Maka tajuk yang saya sebut berkat pada waktu pagi itu patut kita jadi renung untuk kita programkan hidup kita, insya-Allah. Sekali itu aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya mohon maaf bahasa yang saya guna kasar dan tak sesuai. Dan akhir kalam, marilah sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna tauhid. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.